Pengenalan. Secara fashion telah banyak berubah dari tahun ke tahun. Biasanya perubahan fashion masyarakat boleh diukur melalui evolusi peredaran zaman ke zaman. Sebagai contoh, cara berpakaian di institusi pendidikan tinggi. Kalau sebelum ini, kita boleh lihat fashion yang digayakan oleh pelajar di IPT ialah baju kurung bagi perempuan dan berkemeja bagi lelaki. Namun, industri fashion kini semakin berkembang pesat kerana keperluan dan permintaan pengguna yang mementingkan imej diri dan kepuasan di dalam penampilan. Sehubungan dengan itu, kajian ini tertumpu kepada pemilihan gaya pemakaian dan fashion pelajar USIM. Objektif kajian. Pertama, mengkaji gaya berpakaian pelajar USIM. Kajian yang dilakukan ini bagi mengkaji jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh pelajar USIM serta mengetahui bahawa adakah gaya pemakaian penting untuk seseorang pelajar. Kedua, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi fashion dan cara pemakaian pelajar USIM. Kajian yang dilakukan ini bagi mengetahui faktor-faktor mempengaruhi fashion dan cara pemakaian pelajar USIM, iaitu pengaruh rakasbaya, internet, majalah, surat khabar, masyarakat, mengikut selebriti dan lain-lain. Seterusnya, mengetahui cara pemikiran para pelajar dalam membuat pilihan terhadap pemilihan fashion. Kajian ini dilakukan bagi mengetahui ciri-ciri pemakaian itu dipilih adalah dari segi penilaian harga, jenama, jenis kain, keselesaan, mengikut trend dan lain-lain. Dan akhir sekali, mengkaji sejauh mana kepekaan pelajar USIM terhadap fashion barat yang mempengaruhi pemakaian pelajar. Kajian ini dilakukan bagi meninjau sejauh mana fashion barat ini telah diserap dan diguna dalam kalangan pelajar USIM. Seterusnya, kita masuk dalam tajuk kajian literatur. Yang pertama adalah konsep fashion. Fashion merupakan istilah yang merujuk kepada gaya pakaian dan tingkah laku yang menampilkan perkembangan terbaru serta menjadi kegemaran ramai dalam berpakaian. Tujuan manusia berpakaian atau menutup badan adalah untuk kelihatan beradab dan sopan dan juga mengelakkan diri daripada jatuh sakit akibat terdedah daripada cuaca yang tidak menentu. Dan yang paling utama adalah untuk menutup rasa malu kerana memperlihatkan diri kepada yang lain. Pakaian juga merupakan medium komunikasi yang paling terpengaruh dan ketara. Walau apapun, setiap individu berhak untuk berfashion dan bergaya mengikut kemampuan dan cita rasa sendiri. Pakaian adalah salah satu keperluan asas bagi manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pada asasnya, pakaian digunakan sebagai alat untuk menutup dan melindungi diri seseorang individu. Tetapi, seiring dengan zaman, pakaian juga dianggap sebagai simbol latar belakang seseorang dalam kehidupan, bahkan dalam status pemeliharaan agama. Menurut Imam Ibnu Kathir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat yang ke-26 dalam surah Al-A'raf menerangkan dua fungsi yang menjadi asas berpakaian, iaitu menutup aurat dan sebagai hiasan peribadi untuk setiap manusia. Menutup aurat merupakan fitrah semula jadi manusia dan menjadi satu kewajipan ke atas umat Islam untuk memelihara aurat diri mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, agama Islam telah menetapkan garis panduan yang jelas kepada umatnya supaya mereka boleh beramal dan merealisasikan tuntutan syariat yang meminta umat Islam untuk menutup auratnya dengan sempurna. Pada zaman modernisasi ini, kita dapat lihat senario-senario yang menunjukkan berlakunya perkembangan fashion dari seluruh dunia, terutama sekali fashion umat Islam, yang mana pakaiannya semakin jauh terpesong daripada garis panduan syariat yang ditetapkan dan mereka lebih mementingkan kepentingan berfashion. Metodologi bermaksud ilmu tentang cara di dalam penyelidikan ilmiah. Soal selidik kami adalah berdasarkan objektif kajian, iaitu mengkaji gaya pemakaian pelajar, mengenal pasti faktor yang dipengaruhi, mengetahui cara pemikiran pelajar dalam memilih gaya dan fashion, dan mengkaji sejauh mana kepekaan pelajar tersebut terhadap fashion barat yang dapat mempengaruhi pemakaian pelajar USIM.
Soalan-soalan yang diutarakan dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah maklumat peribadi pelajar iaitu jantina, fakulti, program pengajian dan tahun pengajian mereka. Bahagian kedua pula adalah soalan-soalan asas seperti gaya pemakaian pelajar tersebut, jenama pakaian yang diminati, lingkungan harga pakaian yang dibeli dan di mana pakaian tersebut dibeli. Dan bahagian C pula adalah bahagian ketiga, keberkesanan, penjajahan dan penyajahan minda. Terdapat 8 soalan iaitu adakah penting gaya pemakaian atau fashion, faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri pakaian yang dipilih dan sebagainya. Setelah soalan selidik dijalankan melalui Google Form, seramai 82 orang pelajar yakni responden telah berjaya menjawab soalan selidik yang kami jalankan. Proses penganalisan data melibatkan penerangan secara ringkas, bagaimana kutipan data dijalankan dan analisis data dilakukan dengan merujuk kepada objektif kajian, kekerapan dan peratusan. Dalam kajian kami, data disampaikan melalui jadual dan carta pie. Bagi analisis dan dapatan kajian pula, responden dikemukakan soalan berkaitan jantina responden, fakulti responden, program pengajian dan tahun pengajian responden. Seterusnya, bagi objektif kajian yang pertama ialah mengkaji pemilihan gaya pemakaian para pelajar USIM dari sudut jenama, harga dan pakaian dibeli di mana. Dari sudut jenama, pakaian, lain-lain jenama menunjukkan kekerapan yang paling tinggi yang merujuk kepada pakaian yang tidak berjenama ataupun memilih jenama tempatan. Manakala dari sudut harga pula, RM50 dan RM100 ke bawah menjadi pilihan ramai responden dalam memilih harga pakaian mereka. Bagi pakaian dibeli di mana pula, pembelian atas talian ataupun online menjadi pilihan terbanyak responden yang memilih berbanding membelinya di kedai. Bagi objektif kajian kedua pula iaitu faktor yang mempengaruhi fashion dan gaya pemakaian pelajar. Pelbagai faktor yang telah dikemukakan seperti pengaruh rakan, faktor televisyen, majalah, faktor media massa dan lain-lain lagi. Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa faktor media massa menjadi pilihan ramai. Ini menunjukkan bahawa media massa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kalangan pelajar terhadap fashion dan gaya pemakaian mereka. Hal ini kerana media massa banyak memaparkan info dan maklumat terkini berkaitan dengan fashion yang boleh diikuti dan menjadi rujukan mereka dalam hal pemakaian mereka agar sentiasa kelihatan kemas dan sentiasa up to date. Analisis dapatan kajian tentang pemikiran para pelajar dalam membuat pemilihan fashion dari segi ciri-ciri pakaian. Majoriti seramai 76 orang pelajar memilih ciri keselesaan. Hal ini menunjukkan bahawa ciri keselesaan merupakan ciri utama pemikiran para pelajar dalam membuat pemilihan fashion. Selain itu, kami juga membuat kajian tentang sejauh manakah kepekaan pelajar USIM terhadap fashion barat yang mempengaruhi pemakaian pelajar, iaitu analisis tentang fashion yang trendi sekarang ini adalah idea daripada barat. Majoriti pelajar selamai 37 orang pelajar setuju bahawa fashion yang trendi sekarang merupakan idea daripada barat. Selain itu, analisis kajian tentang kedatangan fashion barat akan menghapuskan elemen-elemen dan pakaian tradisional negara kita, iaitu majoriti seramai 27 orang pelajar setuju bahawa kedatangan fashion barat akan menghapuskan elemen-elemen dan pakaian tradisional negara kita. Seterusnya, analisis tentang fashion barat dapat memberi impak kepada akhlak dan akidah seseorang Muslim. Majoriti 34 orang pelajar setuju bahawa fashion barat dapat memberi impak kepada akidah dan akhlak seseorang Muslim. Selain itu, analisis pelajar sekarang lebih mementingkan fashion daripada aurat dan keselesaan mereka. Majoriti 32 orang pelajar sangat setuju bahawa pelajar sekarang lebih mementingkan fashion daripada keselesaan dan aurat mereka. Akhir sekali, analisis tentang gaya pemakaian seseorang itu mencerminkan diri mereka sendiri. Majoriti 40 orang pelajar sangat setuju bahawa gaya pemakaian seseorang itu mencerminkan diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa fashion barat sangat memberi pengaruh terhadap pemakaian pelajar. Kesimpulannya, responden terdiri daripada pelajar USIM didapati sangat menitik beratkan gaya pemakaian dan fashion mereka. Namun begitu, masih ada lagi pelajar yang kurang peka terhadap fashion yang dibawa oleh barat.
Ini sangat membimbangkan apabila penjajahan atau dekolonisasi, iaitu penetapan dan pengekalan kuasa, mengekalkan kekuasaan mereka secara pemikiran, termasuklah dalam mengawal gaya pemikiran yang langsung tidak berteraskan